Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون لقوله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah taala yang beroleh kejayaan, kemenangan, kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, khutbah pada hari ini ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita menghayati Al-Quran sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Dan tidak ada sesiapa pun yang mampu mencipta ayat Al-Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu surah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Wa illam taf'alu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah Ta'ala menyatakan, bagaimana sekiranya kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah satu surah yang seumpama dengannya. Mintalah tolong sesiapa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya kamu tak mampu, walan taf'alu, dan sampai bila-bila pun kamu tak mampu, fattaqun nar, takutilah kamu akan api neraka Allah Subhanahu wa taala yang disediakan kepada golongan yang engkar, yang tidak mahu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Quran itu membacanya sahaja pun dikira ibadah, belum lagi dilihat kepada makna serta isi kandungannya. Sebab itu ta'rif Al-Quran disebut sebagai al-muta'abbad bitilawatih, dikira ibadah apabila membacanya. Sehingga akan disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka ia akan memperoleh pahala kebajikan yang akan digandakan 10. Wala aqulu alif lam mim harf. Lalu Nabi menyatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana apabila kita membaca Al-Quran alif lam mim, baru alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf yang bersamaan 30 pahala kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita. Bayangkanlah betapa untungnya orang yang mendampingkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran itu akan memberi kebaikan pada dirinya. Apatah lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila diambil pengajaran,
intipati isi kandungan Al-Quran untuk dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan. Berapa ramai saintis-saintis non-Muslim yang apabila mereka itu mengkaji Al-Quran, apabila mereka melihat Al-Quran, maka pada ketika itu mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pun maklum bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu ketika beliau sangat bengis, satu ketika beliau bercadang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, apabila beliau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, maka pada ketika itu hatinya terbuka, lalu beliau daripada nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah taala sekalian, maka di sini kita melihat bagaimana kesan Al-Quran itu dalam kehidupan sangat-sangat besar. Baru membacanya sahaja kita akan memperoleh pahala yang sangat besar, kita boleh memperoleh hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita mendalami isi kandungan Al-Quran. Ya kata Allah Ta'ala, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan keterangan-keterangan terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka untuk mendapat hidayah daripada Allah, kita bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi kita menghayati, memahami makna-makna Al-Quran. Kita datang ke kuliah-kuliah ilmu untuk kita belajar dan menuntut ilmu tentang bagaimanakah ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh para alim ulama, oleh para sahabat Nabi SAW dan seumpamanya, yang kita ambil daripada tafsir-tafsir al-mu'tabar yang ianya akan memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Lihatlah saudara, saintis yang hebat dalam bidang sains sebagai contohnya, dalam bidang biologi sebagai contohnya, akhirnya mereka mengakui betapa cap jari manusia itu berbeza di antara satu sama lain. Ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma' izama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia menyangka Allah Ta'ala tidak mampu mengembalikan tulang belulang mereka selepas mereka mati? Bahkan lebih daripada itu, Allah akan mengembalikan, menyusun kembali jari jemari mereka. Dalam ayat ini seolah-olah menunjukkan kepada kita betapa rumitnya jari. Maka Allah Ta'ala sebut bukan sekadar tulang, jari pun Allah boleh kembalikan susun pada empunyanya. Rupa-rupanya pada hari ini barulah, bila mana kemajuan sains dan teknologi itu berlaku, barulah kita dapat tahu bahawa jarilah yang membezakan di antara seseorang manusia dengan seorang yang lain. Berapa trilion manusia, berapa juta manusia, tidak ada seorang pun yang sama jarinya. Akhirnya berapa ramai orang memeluk Islam apabila meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah taala sekalian, begitu juga ada yang masuk Islam, menerima Islam apabila membaca ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata Allah, sesungguhnya mereka yang engkar dengan ayat-ayat kami, engkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bantah terhadap perintah Allah, saufa nuslihim nara. Allah Taala menyatakan bahawa Allah akan panggangnya, bakarnya dengan api neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka masak dibakar, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, dan Allah Ta'ala akan tukar dengan kulit yang baru. Sebab apa Allah tukar dengan kulit yang baru? Supaya mereka terus merasai azab. Barulah hari ini sains mendapati bahawa kulit manusia yang dibakar, kalau dibakar tempat yang sama, sakit itu hanya sekali sahaja. Selepas daripada itu sudah tidak ada sakit, kerana saraf-saraf, sel-sel yang ada pada kulit manusia sudah mati. Tetapi Allah sudah menegaskan bahawa setiap kali masa kulit mereka dibakar, Allah akan tukar dengan kulit yang lain, Allah akan tukar kulit yang baru. Bayangkanlah mereka yang membaca Al-Quran dan menghayatinya, terutama mereka yang engkar kepada Allah, mereka dapat merasakan betapa pedihnya azab api neraka yang terus membakar manusia, terus sakit dan terus sakit, kerana kulit mereka akan ditukar silih berganti, menyebabkan kesakitan mereka itu akan berterusan selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yazubillah. Maka dengan sebab itu ramai juga yang masuk Islam apabila meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Maka dengan sebab itulah Al-Quran yang merupakan kitab wahyu dan mukjizat ini, hendaklah kita membaca, mempelajarinya, dan juga kita meneliti dan menggali rahsia hikmah yang terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan kita mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, sebagai umat yang mengaku beriman dengan Al-Quran, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita membaca Al-Quran walaupun dalam kesibukan kita seharian. Wajib kita memberikan sedikit waktu dan ruang kepada diri kita, keluarga kita, untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhanmu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit batin yang ada dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah menjadi kewajipan kepada kita sebagai ibu bapa, contohnya menunjukkan contoh teladan yang terbaik kepada ahli keluarga kita. Ibu bapa hendaklah sentiasa membaca Al-Quran di rumah kita dan memastikan Al-Quran dibaca oleh setiap ahli keluarga kita. Al-Quran juga dipasang di dalam kereta-kereta kita. Mengapa kita mempunyai masa untuk membaca akhbar, membaca majalah, menonton TV, melayari internet, WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lain? Mengapa tidak boleh kita memperuntukkan masa untuk membaca Al-Quran, untuk merenung ayat Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan seterusnya melaksanakan isi kandungan Al-Quranul Karim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merenung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang bermaksud, bacalah kamu akan Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sebagai umat Islam sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam kehidupan kita. Kita membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, melihat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya kita memastikan agar kita memperuntukkan masa kita untuk mendalami Al-Quran. Kita dapati hari ini berapa ramai juga di kalangan umat Islam yang jahil terhadap Al-Quran, bukan sekadar tak baca tetapi menentang hukum hakam yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu dan tak lain dan tak bukan, apabila melakukan sedemikian, maka ianya mengundang kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak akan memberi syafaat kepadanya, bahkan Al-Quran akan melaknat dirinya, wal a'yazubillah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memudayakan Al-Quran dengan kita membaca Al-Quran, mendengar ayat suci Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Melaka pada tahun ini yang akan diadakan pada 4 dan 5 Mac bertempat di masjid ini, iaitu Masjid Selat Pulau Melaka. Marilah sama-sama kita melapangkan masa, menghadirkan diri bersama keluarga, menjayakan program tersebut, dan dalam masa yang sama kita cuba bersama-sama menghayati isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa disinari dengan nur dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu samiul alim, fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara sahaja dan hidup di akhirat kekal selamanya. Oleh itu marilah kita pada hari ini menilai kembali pegangan dan amalan-amalan kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang bermaksud pada hari yang tidak memberi manfaat segala harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Marilah kita kembali kepada kitabullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa petunjuk dan hidayah kepada kita sekalian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil arba'atil khulafa ar-rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladhina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.